أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua warga muslimin di Malaysia khususnya. Salam Idul Adha 1444 Hijriah. Jadi pada malam ni saya minta maaf ni buat tengah-tengah malam. Dah agak lewat malam, tapi nak mencari masa untuk live ni agak susah. So mana ada kesempatan itulah kita mencari. Kita cuba selitkan. Di samping pula pada malam Jumaat ini, maka antara malam yang lebih afdal untuk kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kita membaca hadis, kita akan sampai kepada nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan secara tidak langsung kita akan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selagi mana kita banyak berselawat, maka pada hari Jumaat, pada malam Jumaat kan, maka insya-Allah ganjarannya besar. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Maka barang siapa yang berselawat ke atas aku dengan satu selawat, maka Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Maksudnya Allah Ta'ala akan merahmatinya. Selawat selawat kita kepada Allah Ta'ala bermaksud kita berdoa. Selawat kita ke atas junjungan besar Nabi SAW bermaksud kita menghormati, menjunjung dan menta'zim, mengagungkan baginda Nabi SAW. Selawat Allah Ta'ala pula kepada kita bermaksud Allah Ta'ala merahmati kita. Jadi dengan kita berselawat, kita menjunjung, kita mengagungkan baginda Nabi SAW dengan satu selawat, maka Allah Ta'ala akan merahmati kita dengan 10 kali ganda rahmatnya ke atas kita. Mudah-mudahan begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita tak ambil lama macam biasa, dalam setengah jam saja insya-Allah. Yang mana kita akan sambung hadis yang ke-82. Hadis yang ke-82 berkenaan dengan fadlus salati bainal isya'ain, kelebihan solat antara dua isya'. Kelebihan solat antara dua isya'. Apa maksud antara dua isya'? Adakah isya' hari ini sampailah isya' esok, ataupun apa maksud bainal isya'ain? Jadi orang Arab ni dia suka gabungkan benda yang berdekatan ataupun nampak kembar. Contohnya bulan dan juga matahari. Dikira macam adik-beradik lah, sebab dalam sistem kita sebagai manusia ni, kita hanya nampak dua tu je yang besar dekat langit, iaitu matahari dan juga bulan. Jadi dalam Arab ni dia suka gabungkan dua tu, dia jadi al-qamarain, yakni dua bulan. Apa maksud 2 bulan? Adakah kita ada 2 bulan? Tak. Tapi dia gabungkan sebab dia macam kembar, dia dekat. So dia panggil 2 bulan. Maksudnya bulan dan juga matahari.
Begitu juga dalam solat dipanggil sebagai kita ada dua istilah. Kalau subuh dia tak ada, sebab dia tak ada kembar, dia satu tu je. Tapi kalau zuhur dan juga asar biasanya dipanggil al-asrain, dua asar. Apa maksud dua asar? Adakah ada dua solat asar pada satu hari? Tidak. Zuhur dan asar digabungkan jadi al-asrain. Al-Isya'in, dua isya' maksudnya al-maghrib wal-isya'. Jadi maksudnya kat sini kelebihan solat di antara maghrib dan juga isya'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina wa 'ulama'ina fid darain amin. Qauluhu fadlu as-salati bainal 'isya'ain, hadis yang ke-82. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati 12 sanatan. Rawahu Ibn Majah wa Tirmidzi wa qala hadithun gharib. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat selepas maghrib 6 rakaat, barang siapa yang solat selepas maghrib 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu, antara maghrib dan isyak itu dia tidak mengatakan perkara yang buruk, perkara yang tidak bermanfaat bagi dia, tidak mengeluarkan kata-kata keji, tidak mengumpat, tidak melakukan maksiat dengan lidah dia, antara maghrib dan juga isyak. Jadi ada dua syarat. Siapa yang solat 6 rakaat kemudian dia tidak bercakap perkara yang bermaksiat, ulilna lahu bi'ibadati 12 sanah, disebabkan solat 6 rakaat tadi dan juga dia tidak berkata perkara yang tidak bermakna baginya, maka digantikan bagi dia amalan seumpama 12 sanah, 12 tahun. Amalan seumpama, ibadah seumpama 12 tahun. Kita kalilah ya, setahun ada 365 kali dengan 12 tahun. Jadi seumpama 365 hari kali dengan 12 tahun tersebut, itulah ibadah kita tanpa henti. Subhanallah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Tirmizi, dan kata Imam Tirmizi hadithun gharib. Hadis yang ke-83, an Aisyah radhiyallahu anha anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Ibnu Majah. Hadis yang diuraikan oleh Ibnu Majah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla, barang siapa yang solat bainal maghribi wal isya', antara maghrib dan juga isya', 20 rak'atan, 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Ta'ala akan bina baginya rumah di syurga. Ada satu rumah. Saya dah pernah lalu dah perkara ni dalam beberapa sesi sebelum ni berkaitan dengan kita cuba bayangkan rumah di syurga. Kita jangan, Allah Ta'ala guna istilah yang kita fahami, rumah di dunia, untuk kita faham, iaitu tempat kita singgah sana semuanya. Namun rumah tersebut jangan dibayangkan bahawa akan ada rumah seumpama di dunia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'adtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku, yakni Allah Ta'ala, sediakan untuk hamba-Ku yang soleh ma la 'ainun ra'at, apa yang mata tak pernah tengok. So apabila Allah Subhanahu Taala ataupun ini Allah Subhanahu Taala menjanjikan sesuatu, sama ada dalam Quran ataupun melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu ganjaran, apa saja yang Allah Taala janjikan, jangan kita samakan dengan apa yang sebiji ada dekat dunia. Takkan sama. Sebab apa? Berdasarkan hadis tersebut, hadis kursi tersebut, Allah Ta'ala sediakan bagi hamba yang soleh mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Maksudnya apa saja yang kita pernah tengok dekat dunia ni, dekat syurga, benda yang kita takkan pernah tengok. Mala ainun wala udhun sami'an, benda yang telinga tak pernah dengar. Maksudnya terlalu luas ciptaan Allah Ta'ala di syurga nanti, sehingga benda itu hebat mana pun manusia dekat dunia ni, dia pergi merantau satu dunia sekalipun, dengan pelbagai bahasa, pelbagai istilah, pelbagai makhluk yang dijumpa sekalipun,
dia tak akan jumpa benda tu dekat dunia, apa yang dijumpa di syurga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan apa saja yang terlintas, kita rasa macam hebat dah orang duk bayangkan macam mana dia pergi ke angkasa, bagaimana kalau jumpa makhluk asing lah yang sekian-sekian kan. Kita tengok orang kata ni gambaran orang kafir lah bila dia buat movie ataupun cerita, kita rasa hebat sangat dah. Tapi apa yang Allah Ta'ala sediakan di syurga tidak akan sekali-sekali sama. Hadis yang ke-84, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fi hadhihi al-ayah tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada satu ayat tu di dalam yang ni makruf, lagipun esok adalah hari Jumaat, biasanya lah di surau masjid akan baca surah As-Sajdah. So kita akan jumpa ayat apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada hadis ini yakni berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kanu yataqadhuna baina al-maghribi wal 'isya'i yusallun. Yakni kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para sahabat radhiyallahu anhum, antara maghrib dan isyak mereka biasanya tak tidur, tak rehat. Mereka akan sibukkan diri dengan solat. Solat. Itu menunjukkan bahawa ia menjadi satu amalan. Kalaulah tidak sunnah sekalipun. Apa maksud saya tidak sunnah? Boleh jadi hadis yang kita baca tadi tidak sahih. Boleh jadi sebab kita baca ni daripada Fadail al-A'mal daripada Al-Hafidh Dhiyauddin Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada kurun ke-7 Hijrah tak silap saya. Jadi berdasarkan apa yang sampai pada kita sekarang, mungkin ilmu hadis yang sampai pada kita sekarang mengatakan hadis yang kita baca solat 6 rakaat, solat 20 rakaat tadi boleh jadi tidak sahih pada matan tersebut. Namun ulama dia ada orang kata ni, dia ada istilah tatabbu' al-ahadith. Dia melihat kepada riwayat-riwayat hadis ni, dikumpulkan semua. Jadi dia menunjukkan bahawa suasana, walaupun hadis berkaitan dengan 6 rakaat 20 rakaat mungkin tidak sahih, tapi yang sahih ni adalah amalan para sahabat. Yakni memang sahabat ataupun para salafus salih menghidupkan antara maghrib dan isyak dengan solat sebanyak-banyaknya. Jadi sebab hadis secara umumnya hadis yang sahih, barang siapa yang duduk di antara maghrib dan isyak dan dia tidak berhadas, maksudnya dia tidak melakukan hadas kecil lah, dia tidak kata ni terbuang angin ke ataupun buang air kecil, yang ni dia sentiasa berada dalam keadaan berwuduk, maka malaikat akan sentiasa berdoa, beristighfar baginya sepanjang antara maghrib dan isyak. Jadi secara umumnya amalan salafus salih radhiyallahu anhum menunjukkan bahawa mereka menghidupkan antara maghrib dan isyak dengan solat. Katanya lagi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat, wa kana al-Hasan yaqul, al-Hasan yani Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri pernah berkata, yaqulu qiyamul lail. Jadi maksudnya ayat tu tadi, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa. Tatajafa junubuhum yakni punggung mereka itu jauh daripada tempat tidur. Itu maksud dia. Apa maksud jauh dari tempat tidur? Maksudnya mereka, badan dia tu jarang ada atas tilam. Dia lari daripada tilam. Itu antara sifat orang yang beriman lah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum. Apa mereka buat? Dia orang jauh daripada tilam. Maksudnya apa mereka buat? Dia tak tidur. Bukannya dia tak tidur tu main game, ataupun tak tidur tu dia buat perkara yang lara lah. Tapi maksud tak tidur tersebut, dia solat, dia berzikir, dia membaca Al-Quran. Itu maksud tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufa wa tama'a, dalam keadaan takut, dalam keadaan penuh pengharapan, tamak kepada apa yang Allah Ta'ala sediakan di syurga nanti.
Jadi maksudnya kat situ tadi, yang mereka tak tidur tak apa maksud dia. Jadi sebahagian ulama berpendapat maksud mereka tak tidur malam tu adalah antara maghrib dan isyak. Pendapat lain antaranya Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahawa tak tidur malam tu maksudnya tak tidur tengah malam lah. Dia qiyamul lail, dia bangun qiyamul lail. Bukan antara maghrib dan isyak sahaja, tapi pertengahan malam ataupun 2/3 malam. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala. Fadlu tulil qiyami fi shalah. Kita sambung hadis yang ke-85 berkaitan dengan kelebihan memperpanjangkan qiyam ketika solat. Apa maksud memperpanjangkan? Maksudnya kita ni kalau biasanya, especially kalau kita solat munfaridan, kita solat seorang dekat rumah ke dekat mana-mana kan, kita janganlah akan baca surah panjang-panjang walaupun menghafal Quran. Tapi bila tiba-tiba pergi ke masjid ataupun jadi imam ke, ataupun kita tengah solat seorang dekat masjid, ada orang tepuk kat belakang suruh kita jadi imam, kita auto nak terbaca surah panjang. Sebab sekarang suasana tersebut lah. Tapi biasanya kita akan baca pendek. Namun antara saya baca hadis ni untuk menerangkan tentang kelebihan memperpanjangkan qiyam. Hadis yang ke-85, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyus salati afdal, solat tu mana bahagian yang paling afdal? Solat, kita solat daripada takbir sampailah ke tahiyat tu, sampailah ke salam tu, mana bahagian yang solat tu yang paling afdal? Ataupun maksud soalannya adalah solat tu, sifat solat yang macam mana yang paling afdal? Sebab orang solat ni macam-macam. Ada orang solat jenis kalut, ada orang solat jenis perlahan, slow, ada orang yang solat jenis menjaga setiap anggota tu dia buat, dia kalau dia rokok dia buat betul-betul, badan dia tu macam 45 darjah kan, ke 90 ke 45 macam ni kan, macam nombor 7 tu kan. Kalau rokok, dia rokok betul-betul, badan tegak, badan straight kan. Ada orang buat santai je, dia tak berdiri betul-betul. Ada kalau rokok tu rokok orang dalam sujud tu dalam keadaan badan masih membongkok, tangan tak buka luah betul-betul. Maksudnya mungkin antara maksud soalan ni adalah bagaimana sifat solat yang terbaik. Terjadi dua makna. Sama ada yang pertama sekali adalah bahagian solat yang mana yang paling afdal, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang kedua maksud dia sifat solat yang macam mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pendek je, tulul qunut. Bukan dah tul maksud dia panjang. Al qunut bukanlah qunut tu maksudnya kita baca qunut pada subuh tu, apa itu, Allahumma hadina fi man hadait, lupa pula. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Bukan itu maksud kunut. Kunut ni dalam bahasa Arab ataupun dengan khusus ni maksud dekat hadis ni adalah waktu qiyam, waktu tengah qiyam. Tulul qunut, tengah panjang qiyam tu, itu antara yang paling afdal, yang paling Nabi cinta, yang paling Allah Ta'ala cinta dan sukai, iaitu apabila seseorang hamba bila dia solat dia panjangkan qiyam, yakni dia tak kalut nak rukuk. Bila Allahu Akbar dia baca Al-Fatihah je, waladdallin amin, dia sambung baca. Kalau dia mampu dah hafal Al-Baqarah, dia baca Al-Baqarah. Dia tak adalah baca satu Al-Baqarah, tapi bacalah satu musalat, dua musalat, dipanjangkan sikit. Tapi dia tak mampu, ikut surah-surah pilihan, surah As-Sajdah, surah Luqman, surah Ar-Rahman, ataupun tak ada masalah nak baca daripada juz amma, ambil yang panjang sikit daripada kita biasa baca. Contoh kalau kita biasa sangat baca daripada Wadduha sampailah ke An-Nas tu, ada masa lapang sikit, kita rasa kita boleh baca panjang, ambillah panjang sikit. Ambil surah Asy-Syams ke Wasyamsi Wadduhaha, ambil surah Was-Sama'i Dzatil Buruj ke, ambil panjang-panjang sikit.
kita panjang tulul qunut, itu maksud dia. Jadi sifat solat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seseorang hamba itu memanjangkan bacaan Al-Qurannya, surahnya ketika qiyam. Dengan lamanya dia berdiri itu, lebih Allah Ta'ala cintai dan sukai. Hadis yang ke-86 an Abdullah bin Hubshiyin, daripada Abdullah bin Hubshi Al-Khuthami radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suil, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal, yang terbaik, yakni yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia amalan yang terbaik? Qal tulul qiyam. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulul qiyam, panjangnya qiyam dia ketika solat. Lama dibaca tu, dia tak kalau nak asal solat je, inna a'tayna kal kautsar. Sesuai lah, kita tengah bulan musim korban ni kan, sesuai, tak ada masalah. Tapi maksudnya kita ni luar musim raya pun kita baca inna a'tayna juga kan, ataupun wal asr, walaupun surah wal asr mempunyai makna yang sangat besar, tapi nak ceritanya pendek sangatlah kita baca, melainkan kita baca wadduha tu satu rakaat, baca wadduha sampai an-nas habis. Tapi kita tak buat macam tu, kita satu surah kita habis rukuk kan. Jadi amalan yang paling afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tulul qiyam, dengan panjangnya dia qiyam. Dia solat tu dibaca panjang, dia lama. Kalau dia tak boleh, kalau tengah solat sunat lain, dia tak hafal banyak. Jadi tidak ada masalah untuk dia berulang-ulang surah yang sama. Contohnya dia baru masuk Islam, dia muallaf, dia hanya hafal qul huwallahu ahad. Jadi panjangkan solat tersebut dengan baca qul huwallahu ahad 10 kali, 20 kali, 30 kali, tidak ada masalah. Yang penting adalah dia boleh bawa kepada tulul qiyam. Dia bawa panjang-panjang, dan dibaca itu dengan cermat, dengan berhemah, dengan bertajwid, dengan tartil. Bukan baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad. Itu tidak ada tartil, tidak ada usaha untuk memahami dan menekuni makna ayat, tidaklah ya. Tapi kalau yang sepatutnya adalah dibaca, dia faham tu betul. Setiap kali dibaca qul huwallah, walaupun diulang 10 kali surah yang sama, untuk tulul qiyam, untuk dipanjang qiyam tersebut, tapi dibaca tu setiap surah, setiap kali dibaca itu tambah iman, tambah kefahaman dia terhadap apa yang Allah Ta'ala cuba sampaikan melalui surah Al-Ikhlas. Jadi tidak ada masalah. Allahu Akbar. Jadi dibaca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ataupun katakanlah wahai hamba-Ku, Allahu ahad. Allah itu Maha Esa, satu pada segala-galanya. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung segala-galanya. Maksudnya kalau lah tiada Allah, maka tiadalah segala-galanya. Tapi mustahil. Allah Ta'ala itu bersifat azali dan juga batin. Allah Ta'ala itu al-awwal wal-akhir. Jadi begitulah. Jadi, bila baca surah tu, setiap kali baca dengan penuh penghayatan. Biar lama tak apa, tapi kita menghayati solat tersebut. Wa qala ba'dul ulama, sebahagian ulama mengatakan tulul qiyam yakunu bil lail, panjang qiyam itu adalah pada waktu malam, yakni pada ketika dia solat malam, sama ada pada awal malam ataupun pertengahan malam ataupun pada akhir malam. Wa kathratu sujudi takunu bin nahar ala ma'na salati Rasulillah sallallahu alaihi wa kathratu sujudi takunu bin nahari ala ma'na salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil laili fa innaha kanat tawilatan. Okey, jadi sebahagian ulama dia cakap macam ni, sebagai kefahaman ulama terhadap pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu malam dipanjangkan solat. Solat tu maksudnya, contoh dia solat malam, dia tak solat banyak pun, dia solat 8 rakaat je contoh.
Ataupun ialah mungkin 8 tu mungkin sebahagian dia rasa banyak kan. Kita pendekkan sikit 4 rakaat. Tapi maksudnya setiap rakaat tu panjang dibaca. Itu maksud tulul qiyam. Ya, tulul qiyam ni pada waktu malam sahaja. Adapun pada waktu siang, amalan Nabi SAW diperbanyakkan apa? Diperbanyakkan kathratus sujud, banyak bersujud. Apa maksud dia? Pada waktu siang banyak sujud. Maksudnya banyak rakaat. Pada waktu malam, contohlah saya ambil, ini kita ambil sebagai sunnah Nabi SAW. Nabi SAW solat pada waktu malam 8 rakaat. 8 rakaat sahaja. Biasanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW tidak tambah pada sebelum Ramadan ataupun pada bulan Ramadan lebih daripada 8 rakaat. Maksudnya Nabi hanya solat sunat 8 rakaat sahaja, Ramadan dan juga luar Ramadan. Adapun sifat solat Nabi pada waktu malam adalah panjang, walaupun 8 rakaat sahaja tapi panjang. Jadi sepanjang malam tu 8 rakaat. Jadi untuk siang pula, ulama kata kena ambil juga tempoh lebih kurang. Contoh, kalaulah Nabi biasa solat 8 rakaat tu dalam tempoh 3 jam. Bermakna pada waktu siang kena solat 3 jam. Ini solat sunat bukan solat fardu, solat sunat. Kena solat juga lebih kurang 3 jam tapi dengan banyakkan sujud. Apa maksud banyakkan sujud? Banyak solat. Contohnya solat sunat, kita ambillah qabliyah 2 rakaat, qabliyah fajar 2 rakaat kan. Kemudian pada waktu duha dia ambil maksimum solat duha iaitu 12 rakaat. Solat duha ni pada waktu siang Nabi tak sarankan baca panjang. Solat duha ni kalau boleh sesimpel-simpelnya. Waktu duha nak baca inna apa tak ada masalah. Bukan tak ada masalah kalau baca pada waktu malam, tidak ada masalah. Maksudnya dia tidak melanggari hukum sunnah lain. Jadi pada waktu duha Nabi SAW baca pendek. Inna a'tayna, contoh qul huwallahu ahad. Lepas tu bangun rakaat ketiga dan 4 baca wal 'asr, qul huwallahu ahad lagi, ataupun idza jaa nasrullah. Tak kisah, baca surah pendek-pendek. Dan 8 rakaat ataupun 12 rakaat maksimum sunnah Nabi SAW untuk duha adalah 12 rakaat. Kemudian dia banyakkan lagi sujud macam mana? Qabliyah zuhur dia ambil maksimum 4 rakaat. Selepas zuhur dia ambil maksimum ba'diyah solat sunat tu 4 rakaat. Sebelum asar dia ambil maksimum untuk qabliyah asar 4 rakaat. Selepas maghrib, kalau ikutkan ba'diyah maghrib 2 rakaat, tapi di extend, dia ambil amalan sunnah tadi, dia buat sehingga mungkin 20 rakaat sehingga isyak. Lepas pada tu lepas isyak dia ambil pula 2 rakaat solat sunat. Jadi itulah antara orang kata contohnya apa yang disebut oleh ulama. Kalaulah malam dia solat tulul qiyam, amalan Nabi itu banyakkan panjangkan qiyam tapi pendek rakaat, sikit rakaat. Tapi pada waktu siang pendek bacaan, pendek bacaan tapi banyak rakaat, banyak solat. Okey, dah pukul 12, cukup dah setengah jam. Okay, Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini bermanfaat untuk diamalkan pada kehidupan di dunia ni sebelum kita dipersoalkan di akhirat kelak. Hari ini 30 bulan 6. Okey, sekali lagi selamat menyambut ibadah korban bagi kaum muslimin. Tanya kepada yang berjaya ada rezeki untuk buat korban. Mudah-mudahan kita dikurniakan lagi lah ya 10 malam awal Zulhijjah dan juga ayam tasyrik ataupun raya korban ni pada tahun akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita berjaya menjejakkan kaki di tanah suci, menjadi tetamu Duyufur Rahman sebagai yang untuk menunaikan haji pada masa-masa pada tahun yang dekatlah insya-Allah. Benda tu tak mustahil. Bagi saya tak mustahil. Macam saya dulu, saya cakap terang, saya tak pernah sangka saya akan sampai ke Mekah dan juga Madinah.
sebab tak ada cara, tak ada orang kata ni, tak ada sebab, tak ada orang kenal pun untuk bawa saya ke sana, duit pun tak apa nak, memang tak ada lah, tak simpan pun untuk buat umrah ke apa kan. Tapi Allah Ta'ala hantar orang kanan dan kiri. Rezeki, bila Allah dah tulis rezeki tu ada, maka adalah. Jadi Alhamdulillah saya dah ada rezeki lebih kurang dalam 5 kali menunaikan umrah. Tapi belum ada kesempatan untuk haji. Jadi mudah-mudahanlah yang kita doakan semoga Allah Ta'ala berkati usia kita dan kurniakan kita untuk menunaikan haji dalam keadaan afiah, dalam keadaan sihat, sebelum Allah Ta'ala jemput kita, jemput roh kita. Okey, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma sami'tum la'allahu yanfa'uni wa iyyakum, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.